So apa beza kawasan hitam dengan kawasan putih? Adakah kawasan hitam tu dia gelap, tak ada lampu? Adakah kawasan putih tu dia cerah je atau cat dia warna putih? Kawasan hitam dengan kawasan putih bermaksud Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sehistrozi, Let Histrozi Teach You History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ke-6 tingkatan 4, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Dan ini adalah video di bahagian 6.3, 9 usaha British untuk menangani komunis. Kita dah belajar dalam video-video yang sebelum ini. Korang boleh check out video-video tentang ancaman komunis dan apakah beberapa usaha yang kita dah belajar dalam video-video yang sebelum ini. Bahagian pertama, kedua dan juga ketiga. Boleh check out dalam channel YouTube saya. Dan ini adalah bahagian yang seterusnya, iaitu kita nak belajar tentang satu lagi usaha yang dilakukan oleh British untuk membantras komunis dalam negara kita. Dan apakah usahanya? Ini adalah usaha yang kelima. Kita nak belajar tentang bagaimanakah British melancarkan perang saraf. Apa tu perang saraf, sir? Okey. Jadi perang saraf dekat sini bermaksud perang yang menggunakan minda ataupun psikologi. Okey. So ini adalah tujuan kenapa perang saraf dilakukan. Perang saraf dilakukan adalah untuk memenangi fikiran dan juga hati rakyat. Maksudnya, perang saraf ini adalah perang yang tidak menggunakan senjata tapi lebih kepada nak menyebarkan propaganda dan mempengaruhi orang. Faham tak dekat situ? Jadi ada 7 tindakan yang dilakukan oleh British dalam perang saraf ini. Okey. So kita tengok yang pertama. Yang pertama, British telah buat lawatan. Lawatan oleh siapa? Lawatan oleh pesuruh jaya tinggi British, iaitu Gerald Templer. Dan mengikut rekod sejarah, Gerald Templer telah mengadakan lebih kurang 122 lawatan ke seluruh tempat, seluruh kawasan di negara kita. Di lombong, ladang, kampung, sekolah, hospital. Ingat, tujuan dia adalah untuk dia mendekatkan diri dengan rakyat supaya rakyat menyokong kerajaan dan tidak menyokong komunis. Dan lawatan ini tidak hanya dibuat oleh Gerald Templer tapi dibuat oleh isterinya juga. Dan isteri Templer telah mengadakan lebih kurang 20 lawatan. Dan isteri Templer juga adalah individu yang bertanggungjawab mewujudkan persatuan seperti Palang Merah dan juga Persatuan Pandu Puteri. Yang kat sekolah korang tu ada Pandu Puteri kan? Sebenarnya Persatuan Pandu Puteri itu adalah inisiatif daripada isteri Gerald Templer. Yang kedua, apa lagi tindakan British dalam perang saraf adalah mewujudkan pilihan raya bandar Kuala Lumpur. Tujuan dia apa? Adalah untuk memberikan langkah berkerajaan sendiri kepada negara kita. Dan tujuan, orang kata, pilihan raya ini diadakan adalah untuk melibatkan lagi orang-orang bukan Melayu. Maksudnya dalam pilihan raya ini bukan orang Melayu saja yang boleh menjadi calon. Orang-orang bukan Melayu, terutamanya orang Cina pun boleh terlibat menjadi pemimpin dan bertanding dalam pilihan raya. Kenapa tujuan dia melibatkan orang bukan Melayu? Adalah supaya mendapat sokongan daripada kalangan orang Melayu supaya orang bukan Melayu ini tidak menyertai komunis. Dan yang ketiga, British juga telah mewujudkan kawasan hitam dan kawasan putih. Ada beberapa kawasan yang diiktiraf sebagai kawasan hitam, ada beberapa kawasan yang diiktiraf sebagai kawasan putih. So apa beza kawasan hitam dengan kawasan putih? Adakah kawasan hitam tu dia gelap, tak ada lampu? Adakah kawasan putih tu dia cerah je atau cat dia warna putih? Kawasan hitam dengan kawasan putih bermaksud kawasan yang aktif komunis dan juga bebas komunis. Kawasan-kawasan yang dicatatkan sebagai kawasan hitam adalah kawasan yang dikhawatiri masih lagi ada ahli-ahli komunis, dan kawasan-kawasan yang dicatatkan sebagai kawasan putih adalah kawasan-kawasan yang dikatakan bebas daripada komunis. Alright? Dan kita tengok menjelang orang kata beberapa tahun selepas darurat, beberapa kawasan putih telah diisytiharkan, contoh di negeri Melaka, Perlis dan juga Kedah. Manakala negeri-negeri lain masih lagi ada segelintir orang kata kawasan yang masih dianggap sebagai kawasan hitam. Faham tak? Sekarang mau tahu beza kawasan hitam dan juga kawasan putih.
bergerak kepada yang seterusnya, apa lagi tindakan British yang British buat dalam perang saraf adalah melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. Tujuan dia, ingat, untuk menarik orang bukan Melayu ni supaya menyokong kerajaan. Apa ketakutan British sekarang adalah bila orang-orang bukan Melayu, terutamanya Cina, boleh menyokong komunis. Jadi British tak nak orang-orang Cina ni menyokong komunis. Jadi British kena cari apakah cara untuk menarik, untuk mengambil hati orang-orang bukan Melayu, terutamanya Cina, supaya menyokong kerajaan. Itu menyebabkan kenapa British telah melonggarkan syarat kewarganegaraan untuk menarik kaum bukan Melayu. Dan kesannya menjelang orang kata kemerdekaan, kita dapat tengok ada lebih kurang 1.2 juta masyarakat Cina diberikan kewarganegaraan dan lebih 180,000 masyarakat India diberikan kewarganegaraan. Itu adalah yang keempat. Yang kelima adalah British juga menawarkan hadiah wang tunai kepada sesiapa yang menangkap komunis ataupun yang memberi maklumat tentang komunis. Contohnya, pemimpin utama yang paling terkenal dalam negara komunis yang paling terkenal dalam negara kita adalah Chimping. Jadi sesiapa yang berjaya menangkap Chimping, sama ada hidup ataupun mati, mereka akan diberikan ganjaran lebih kurang $250,000. Banyak kat situ. Jadi Chimping ini adalah antara individu yang paling dikendaki oleh kerajaan pada waktu itu. Jadi sesiapa dapat tangkap, mereka akan diberikan hadiah wang tunai. Yang keenam adalah British juga turut inginkan kepercayaan orang asli. Dia nak dapatkan sokongan orang asli, jadi orang-orang asli ini dibina kubu di kawasan-kawasan perumahan mereka, di kawasan-kawasan hutan. Jadi mana-mana orang asing duduk di kawasan hutan, British akan bina kubu. Yang mana kubu ini akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan asas. Dan yang ketujuh, yang terakhir, British juga menguatkuasakan perkhidmatan penerangan, iaitu radio. Okey, yang mana radio akan dijadikan sebagai medium untuk sebarkan maklumat dan menyedarkan rakyat. Jadi apa yang digunakan oleh Jabatan Penerangan melalui radio, dia akan sebarkan maklumat, dan Jabatan Penerangan juga akan menyebarkan risalah-risalah seperti risalah anti-komunis dan juga risalah-risalah kerajaan. Risalah anti-komunis, kerajaan akan sebarkan kepada rakyat. Risalah kerajaan, kerajaan akan sebarkan kepada komunis. Untuk orang kata kita panggil nak main minda atau psikologi rakyat dan juga komunis pada waktu itu. Dan ini adalah perang saraf, dan kita tengok tak ada penggunaan senjata dekat sini kan, sebab ia adalah perang psikologi. Alright. Jadi itu adalah video untuk kali ini. Kita masih ada lagi beberapa bahagian lagi atau beberapa usaha yang dilakukan oleh British untuk menangani komunis. Kalau korang nak video bahagian seterusnya, korang boleh komen di ruangan komen. Ada 9 usaha yang dilakukan oleh British. Korang boleh komen di ruangan komen. Dan siapa belum check out lagi video saya yang sebelum ini tentang latar belakang komunis, tentang kemasukan komunis dan juga usaha-usaha lain yang kita dah belajar, korang boleh check out video-video yang lain di channel YouTube saya, Histrozi. Dan jangan lupa follow social media saya yang lain seperti YouTube, seperti Instagram dan juga TikTok. Jadi itu saja pada video kali ini. Let Histrozi teach you history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.